Saya maklumkan di sini, pihak saya dan pihak Alias Salam, pengedar dan penerbit CD saya, tidak pernah mengeluarkan ceramah-ceramah MP3 dalam bentuk MP3 yang dijual di pasaran. Itu adalah cetak rompak, dan pihak saya dan pihak Alias Salam tidak membenarkan sama sekali. Yang cetak rompak pun kami tidak benarkan, apatah lagi MP3 yang sekarang ini berleluasa. Jadi saya minta kepada pihak-pihak yang membeli, menjual dan menguruskan cetak rompak dan MP3, berhentilah. CD yang tuan-tuan beli, yang original, adalah untuk membantu dan menjadi dana yang penting kepada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. We once had a teacher of teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sadaqallahul azim. Kita masuk kepada tajuk yang baru, tajuk yang ke-9, takut kepada Allah, pada muka surat 199. Sesungguhnya hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tiadalah arti hidupnya. Orang yang hidup tanpa mengharapkan janji dan redha Allah, sebenarnya dia tidak hidup, tetapi dia adalah orang-orang yang mati. Baik, pelajaran kita pada hari ini ialah membicarakan tentang takut kepada Allah. Awal-awal mukaddimahnya dia berkata, sesungguhnya hati yang tidak takut kepada Allah, maka hidup orang ni adalah orang yang tiada ertinya. Dia tak takut kepada Allah. Jadi hidupnya tidak ada makna, hidupnya tidak ada nilai di sisi agama kita. Kita boleh lihat manusia-manusia yang tidak takut kepada Allah, dia lebih takut kepada nyamuk, dia lebih takut pada manusia, dia lebih takut kepada wang ringgit yang hilang, dia lebih takut kepada penyakit, dia lebih takut pada manusia. Sebab itu ada orang yang tanya, dia tanya, Ustaz, takut kat isteri Ustaz ke takut kat Allah? Saya tanya, kenapa jangan tanya macam itu? Yalah, nak kahwin dua pun Ustaz takut. Takut isteri marah, maknanya Ustaz takut pada isteri lebih pada Allah. Astaghfirullahalazim. Sampai ke situ dia fikirnya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekarang takut ke Allah ke takut ke isteri? Kan? Sendiri boleh jawab, tuan-tuan. Dia fikir sampai ke situ.
Saya kata bukan takut, cuma isteri tak takut kat saya, tu saja. Baik, jadi tuan-tuan di sini orang yang takut kepada manusia, hidup dia tak, orang yang tak takut pada Allah, ia orang yang tidak ada makna hidup. Berani lawan Tuhan sedangkan makan nikmat Tuhan. Tak sujud pada Allah sedangkan udaranya pun Allah bagi kepada dia free. Maka dia tak bimbang dengan badan dia yang kecil, dengan kenderat dia yang terhad, dengan tenaga dia yang tak ke mana, tiba-tiba nak lawan Allah yang maha besar. Maka kita boleh lihat pada sejarah-sejarah yang dulu, Firaun boleh tumbang. Siapa-siapa saja yang melawan Allah, tumbang dia, mati dia, dan tidak akan bangun-bangun lagi dah, melainkan di hari kiamat dibangkitkan. Maka orang yang hidup tanpa mengharapkan janji daripada Allah dan redha daripada Allah, sebenarnya dia tidak hidup, tetapi dia adalah orang yang mati. Firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kamam mathaluhu fiz zulumat laisa bi kharijim minha. Allah Ta'ala menyebut di dalam surah Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati, yakni orang yang mati hatinya sama seperti orang-orang kafir, kemudian dia kami hidup dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat, serupa dengan keadaan orang yang keadaannya berada dalam gelap gelita yang sama sekali tidak dapat keluar daripadanya. Tuan-tuan boleh buka tafsir surah Al-An'am ini. Siapakah yang Allah maksudkan tentang orang yang mati hatinya kemudian dihidupkan semula dan berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan bercahaya? Laki-laki yang disebutkan oleh Allah ini ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala sebutkan kisah Umar dalam surah Al-An'am. Mula-mula orangnya mati hatinya, bunuh orang, garang, hatinya keras, menyembah berhala, keras hatinya. Tiba-tiba Allah berikan hidayah kepadanya, sehinggalah Allah Ta'ala berikan keistimewaan dan dia beroleh kehebatan yang sangat hebat, sehinggalah dia dijamin sebagai ahli syurga. Maka adakah sama orang macam itu dengan orang-orang yang tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang berjalan dalam gelap dengan orang yang berjalan dalam cahaya, adakah sama berjalannya? Maka tidak sama dia, tuan-tuan. Sebab itulah orang kafir dengan orang yang beriman pada Allah tidak sama kedudukan dan nilainya di sisi Allah. Tidak sama kedudukan orang kafir dengan orang Islam. Orang kafir ni berjalan dalam gelap, tapi hari ni kita lebih sayang orang kafir lebih pada orang Islam lagi. Kita bersahabat dengan orang kafir lebih daripada bersahabat sesama orang Islam. Seolah-olah orang kafir ni kawan baik kita, rapat dengan kita, sedangkan Allah sebut dalam Quran orang kafir ni, tuan-tuan, paling buruk sekali. Sehingga Allah Ta'ala gelarkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai najis. Tahap dia itu, pemikiran mereka pemikiran najis, kotor, sebab tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari ini masyarakat kita dengan orang kafir ni, Masya Allah, tidur sebantal, tidur setilam, berkongsi segala-galanya. Dia sampai melebihi tahap yang dibenarkan oleh agama kita. Tidak ada suatu hari dalam kehidupan seorang manusia yang lahir ke bumi melainkan dia akan diminta supaya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, walaupun dia akan terjatuh pada permasalahan yang sangat rumit dan sangat teruk, dan permasalahannya tidak dapat diselesaikan dan tidak diputuskan melainkan dengan takut kepada Allah, Zat yang maha hidup lagi maha mengatur segala urusannya. Tuan-tuan, dia kata setiap satu saat yang kita hidup dalam dunia ni, apa yang kita buat semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Semua apa yang kita buat,
Setiap satu detik dan saat. Melangkah, Allah soal. Berkelip mata, Allah soal. Mendengar, Allah soal. Bercakap, Allah tanya. Bergerak, Allah tanya. Semuanya akan dipertanggungjawab di hari kiamat. Bayangkan tuan-tuan, kalau apa yang kita buat bukan yang dikehendaki dalam agama kita. Cara kita berpakaian, Allah Ta'ala soal. Cara kita ni mengemah diri, Allah Ta'ala soal. Cara kita berkeluarga, bermasyarakat, Allah Ta'ala soal. Cara kita minum makan pun Allah Ta'ala soal. Cara masuk ke tandas pun Allah Ta'ala soal. Setiap satu saat dan ketika perbuatan yang kita buat, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Az-Zariyat ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka bersegeralah kamu kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang yang memberi peringatan yang nyata daripada Allah untuk kamu. Allah Ta'ala sebut fafirru ilallah, bersegeralah kamu kembali pada Allah. Jangan duk tangguh-tangguh masa. Bila keluar daripada rumah, tengok depan cermin, pakaian aku ni, pakaian ni Allah redha, Allah tak redha. Buka balik, pakai pakaian yang Allah redha. Kerja aku ni Allah redha, tak redha, berhenti pergi cari kerja lain. Rezeki banyak atas muka bumi ni. Jangan duk tengok benda haram tu sebagai satu rezeki. Banyak lagi kerja yang halal boleh buat. Aku hidup dengan isteri aku ni Allah redha, tak redha, kembali balik pada Allah. Dengan tak semayang, rumah tangganya tak ada anak-anak semayang, isteri tak semayang, dia tak semayang. Semayang ni tunggu raya, hari raya je dia semayang. Bukan kata raya puasa haji je dia semayang, semua raya dia pergi semayang. Orang sambut tai pusam, dia pun pergi sambut juga. Lah, orang pergi sambut Ponggol, dia pun pergi Ponggol juga. Hak tak disuruh dia pergi buat, yang disuruh dia tak nak buat. Ni Allah Ta'ala kata fafirru ilallah, kembalilah kamu pada Allah. Kita lawan mak bapak kita, sekarang balik ke rumah minta ampun. Kita lari daripada rumah, merajuk dengan mak, lari daripada rumah sebab nak ikut power. Minta ampun pada mak, kembali pada ibu balik. Allah Ta'ala kata cepat, sebelum sampainya satu ketika dan saat yang akan memutuskan kita dengan kehidupan di dunia. Beberapa syair mengatakan, engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis dan menjerit, sementara orang di sekelilingmu ketika itu tertawa kerana gembira. Ni, kita mula-mula dilahirkan dulu nangis nyunya teriak, tapi orang di sekeliling kita seronok. Adik seronok, opah seronok, tok wan seronok sebab dapat saudara baru, dapat keluarga baru. Beramallah untuk diri kamu agar saat orang menangis engkau tertawa dan gembira, yakni pada hari kematian kamu. Sebaliknya hari kita mati, orang lain pula menangis. Hari kita lahir, orang lain ketawa, orang lain gembira. Hari kita mati, isteri menangis, suami menangis, anak menangis, cucu menangis, kawan-kawan menangis. Biarkan mereka menangis, pastikan kamu ketawa dan gembira pada hari kematian kamu. Tu yang kita nak. Soalan dia sekarang, kita nanti masa mati menangis ke, senyum ke, menjerit ke, ketawa ke, redha ke, benci ke? Sekarang ni semuanya baik. Pagi ni saya baik ya, dengan soroban, dengan baju Melayu. Orang tanya saya semalam, Ustaz, hari ni kenapa tukar jubah pada baju Melayu, kain pelikat, sempoi aja Ustaz. Tak sempat ambil jubah, kena colek semalam. Kena colek kan. Satu orang main colek saya di pejabat, bukan colek kena kidnap, bukan. Ustaz, ni ada hal important, Ustaz dikehendaki menghadap sekarang juga. Oh sudah, saya tak sempat apa lagi ni, tak sempat. Sekarang diperintahkan menghadap. Kena menghadap lah tuan-tuan.
Lepas menghadap terus pergi. Itu yang mana yang dan sajalah tuan-tuan. Apa yang baju dalam kereta ada, itulah yang saya pakai. Tak sempat nak balik dah. Jadi tuan-tuan, di sini kita lihat, kita tengok sekarang ni kita baik datang semayang subuh, pakai piak, pakai kain pelikat, pakai jubah. Baik sekarang. Kalau mati saat ini, baguslah. Tetapi yang Allah nak menilai nanti ialah masa kita nak mati. Tuan-tuan tengok saya baik, pakai jubah, pakai serban, pakai kain pelikat. Baik yang rupa dia. Buatnya saya pergi pantai Florida. Bukannya ada orang kenal saya, duduk di Florida. Udah saya spender di sana. Semua dalam tepi pantai. Tok mati masa itu. Itulah nilaian kematian saya. Bukan nilaian kematian saya ni duduk mengajar orang setiap malam. Nilaian dia tu yang kamu duduk dedah aurat, yang kamu ni duduk buat maksiat, mati masa itu. Masa itu menangislah. Roh kita ni teriaklah tuan-tuan, roh kita ni bersedihlah. Tu kena ingat. Sebab tu kita minta mati dalam husnul khatimah. Kita nak mati dalam baik. Kita takut tuan-tuan, keinginan kita nak buat jahat, keinginan nafsu kita nak buat jahat, dan kita ikut nafsu itu. Pada masa itu Allah cabut nyawa kita. Pada masa itu Allah tarik nyawa kita. Subhanallah, Masya Allah. Ya, macam mana keadaan. Saya pergi umrah bulan lepas. Ya, saya duduk depan bas. Kerja saya ialah selawat, zikir, ceramah, buat tazkirah. Duduk pegang mikrofon, ceramah, zikir dalam bas. Ajak jemaah-jemaah baca Quran. Saya baca, dia orang ikut. Saya baca, dia orang ikut. Habis berapa surah sepanjang perjalanan Madinah ke Mekah, Mekah ke Jeddah. Setiap lawatan tu kita baca Quran. Jadi sebelah saya ni satu makcik naik kursi roda orang tua. Apa hak saya baca, dia baca. Duk hangguk tak berhenti tuan-tuan. Tak sihat. Tak sihat. Mayang tolak, pergi masjid tolak, tawaf semua tolak, uzur. Duk tasbih ni di tangan. Masya Allah, subhanallah. Saya balik 2-3 hari, anak dia telefon, Ustaz, mak saya meninggal. Cantik tuan-tuan. Pergi ke Mekah buat umrah, semayang, minta ampun, minta ampun, minta ampun, menangis. Balik-balik ke Malaysia, meninggal. Apa lagi nak cakap tuan-tuan? Ni yang kata, saya tak terbayang, saya duduk sebelah dia dalam bas. Saya sit belah sini, dia sit belah sana. Duduk dekat dia, menyimbang dengan dia, bual dengan dia. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi kita nak kematian kita ni dalam keadaan Allah hapus dosa. Dalam keadaan kita ni mati tidak ada salah dengan orang. Berapa banyak kita ni salah dengan orang? Salah dengan anak. Ada bapa yang anak dia sedang makan, balik sekolah makan nasi pukul 3 petang. Bapa balik ditengkingnya anak dia. Makan, main, makan, main, tidur, makan, main. Itu kerja kamu. Budak tu tengah duk makan, mengadap rezeki. Ditujuh-tujuhnya kepala anak dia. Menangis anak ni, air mata jatuh dalam pinggan, jatuh dalam nasi. Lalah anak ni basuh tangan, balik masuk dalam bilik menangis. Tak kesiankah kamu pada anak kamu yang sedang mengadap rezeki? Ada budak kecil umur 4 tahun, 3 tahun, bapak dia tampar hanya kerana calakan kereta. Tampar gila-gila punya. Duit tahu tak? Duit tahu tak ni nak repair balik ni duit. Dia tamparnya budak, sepaknya budak. Sampailah anak dia tu tidur dalam keadaan sedu. Anak tidur mata pejam tapi duk sedu. Tak sedih ke tengok anak kamu buat macam itu? Apa sangat kereta tu? Dia kata apa sangat Ustaz cakap? Kereta saya ni Ustaz nak cat balik ni Ustaz. Apa susah? Ambil spray kamu cat je lah. Dunia je. Adakah kamu nak sayang pada harta lebih daripada anak kamu?
Ini perasaan tuan-tuan. Dosa kita dengan anak, dosa tak didik anak. Dosa kita dengan isteri, dosa tak didik isteri. Tuan-tuan boleh buka dalam Bahrul Mazi jilid 13 tentang hak-hak isteri. Salah satu hak isteri ialah wajib suami mengajar agama kepada isteri dia. Kalau tak boleh ajar agama pada isteri, bawa isteri datang belajar. Wajib, itu hak. Oi, jaga-jaga tuan-tuan. Wajib ajar isteri tentang agama, tentang hukum. Larat kita nak ajar. Kalau tak mampu, bawa dia datang belajar. Dengar ceramah. Tak boleh dia dengar ceramah, bawa dia beli CD ke, pasanglah kereta, pasanglah rumah. Sekarang ni sibuk, tak sempat nak datang masjid, sibuk mereka. Saya semalam sampai di hotel pukul 12 lebih. Duk mata duk tersengguk-sengguk, elok nak naik lift tu, tumbung dengan satu perempuan. Pukul 12 5 minit, 12 10 minit. Dia keluar pada tandas, saya nak masuk lift. Dia tepuk tangan. Ustaz Kazim. Oh, sudah apa pula ni? Lah. Semuanya belaka, excited, panicked, semuanya belaka tuan-tuan. Ustaz Kazim, saya tak percaya. Ya Allah. Tak percaya apa akak? Tak percaya jumpa ustaz. Ya Allah. Masya Allah, subhanallah. Sabar kak, sabar. Saya nak balik nak tidur. Esok nak kuliah subuh kak. Tak. I nak cakap juga dengan you ustaz. I ni sibuk sangat-sangat ustaz. Oi. Tapi I ni belajar dengan you daripada CD you lah. You lah yang banyak terangkan pada I erti kehidupan. Masya Allah. Sampai 12.30 melarutnya tuan-tuan. Sibuk dia kata. Tapi saya macam mana pun I cari juga jalan nak belajar. Salah satu caranya I dapat daripada CD you. I rasa tak percaya sampai sekarang ustaz. I jumpa you. Sabarlah kak sambunglah kerja kak. Rupanya dia ni perunding pelaburan antara luar negara dengan Malaysia. Duk bawa pelancong-pelancong, bawa ahli-ahli korporat daripada negara luar mai duk melabur dalam Malaysia. Jadi sibuk. I minta satu je pada ustaz. Ustaz doalah pada I, mudah-mudahan I kuat iman. Mudah-mudahan I ni perteguhkan iman I. Ustaz maklum sajalah kan, I ni berhadapan dengan orang-orang asing. Ni pun I tengah duk layan orang Uganda ni ustaz, kata dia. Saya kata patutlah tudung akak dah macam Uganda dah sekarang ni. Tudung main lipat-lipat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala berilah kekuatan pada dia, iman, rezeki yang baik. Ya mudah-mudahan belajarlah. Sebab tu Nabi kata nak belajar ni 4. Dalam bab pendidikan ni 4. Nombor 1 Nabi kata jadilah orang yang mengajar. Tak boleh jadi orang mengajar. Jadilah orang yang belajar. Tak boleh jadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengar. Luahnya tuan-tuan pengetahuan yang Allah Ta'ala anugerahkan pada Nabi Muhammad. Sebab Nabi tahu tak ada orang yang boleh datang 24 jam kuliah maghrib. Tak ada orang yang boleh datang tiap-tiap subuh. Tak ada siapa yang boleh datang tiap-tiap kuliah duha. Dia sibuk sangat. Tapi Nabi ni Allah Ta'ala bagi wahyu pada dia. Dia tahu hak nombor 3 ni ramai. Nombor 3 ni apa? Mendengar. Saya tak boleh menghadap ilmu. Saya tak boleh menghadap tok guru. Saya tak boleh menghadap ustaz. Saya tak boleh buat pengajian di surau, di dewan, di madrasah, di forum. Saya tak boleh pergi. Tapi dia boleh jadi yang nombor 3. Yang nombor 3 tu apa? Saya mendengar dalam kereta. Sambil duduk menaik, pasang dekat komputer. Duduk di rumah sementara nak tidur, pasang dalam CD player. Inilah tuan-tuan ni. Sebab ada orang kata belajar dengan CD tak ada pahala, belajar dalam YouTube tak ada pahala, tengok dalam internet tak ada pahala. Tak ada pahala apa kan? Nabi kata ada 3 ni. Nombor 1 orang yang mengajar, nombor 2 orang yang belajar, nombor 3 orang yang mendengar, nombor 4 orang yang suka dengan majlis ilmu. Suka. Dia suka. Suka tu maksudnya apa? Bukan dia duduk di rumah, suka aku nengok dia orang belajar, dia pun sambung tidur. Bukan.
Suka aku tengok dia orang tu belajar. Aku nak sponsor lah breakfast pagi, sarapan pagi ni aku nak sponsor. Itulah suka. Aku suka belajar ni. Kalaulah dia orang tu boleh buat pengajian dekat dewan, bubuh kerusi, bubuh meja, letak kerusi, letak meja, tak ada orang sakit lutut duduk bersila lama-lama. Dia pun buat dewan elok-elok, bubuh kapet elok-elok, bubuh kapet semua, bubuh kerusi, bubuh meja, bubuh skrin, pasang mikrofon elok-elok. Itulah makna suka. Ustaz, modalnya banyak ustaz, sampai 2-3 juta nak buat dewan ustaz. Bagi setakat mana yang kamu mampu. Tengok di sana ada kelas pengajian, bagilah duit. Makcik tak sempat datang, makcik tak sempat beli CD, rumah makcik tak ada CD player, makcik wakaf je lah. Itulah suka. Bukan maknanya suka lalu dekat masjid, suka aku tengok dia orang, dia kona macam Superman je, tuan-tuan. Buat apa? Ini budaya yang kita kena faham ni. Bukan maknanya dengar CD, dengar radio tak dapat pahala. Tuan-tuan dengar ceramah dalam radio itu pun dapat pahala. Dikira sebagai mendengar dengan pengajian tadi. Pekerjaan yang paling utama daripada seorang hamba yang hidup ialah beribadat kepada Allah yang Maha Esa lagi yang Maha Tunggal. Tuan-tuan, disebut di sini pekerjaan yang paling utama, kerjanya ialah ibadat. Saya hari itu ada satu perkumpulan wanita datang jumpa saya sebab nak panggil saya buat ceramah kepada perkumpulan wanitanya. Maka setiap usaha kumpulan datang nak ambil apa nama biodata, nak ambil nombor IC semua ni, nak bawa tulis dalam buku atau cara. Dia tanya saya, ustaz asal orang mana? Saya asal orang Batu Kurau, Perak. Tarikh lahir biarlah rahsia, saya kata. Biarlah rahsia. Isteri berapa, anak berapa, cita-cita? Saya jawab masuk syurga. Ustaz ni apalah cita-cita masuk syurga? Apakah cita-cita yang paling besar daripada masuk syurga? Ya tak ya juga ya. Itu tulis di situ, cita-cita masuk syurga. Tuan-tuan cita-cita apa? Tuan-tuan cita-cita apa? Saya bercita-cita nak jadi YB ustaz. Henti je lah, pening kepala je tuan-tuan, bergaduh dengan orang bergaduh kita. Masuk syurga tak pening kepala. Jauh kita orang, pemandangan kita jauh, pemikiran kita jauh. Itu tentang ibadat, tentang pekerjaan. Tuan-tuan, kita bercakap tadi bab syurga, jauh pergi. Sekarang kita bercakap bab dunia, dekat dengan kita ni. Benda hak dekat dengan kita, dunia sekarang, dunia. Tuan-tuan, benda yang paling penting dalam dunia ni, kalau nak jadi orang hebat, nak jadi menguasai orang, ialah menguasai dua benda. Pertama, menguasai ekonomi. Sebab itu Nabi Muhammad suruh sahabat-sahabat dia menguasai ekonomi. Jadi pedagang-pedagang, jadi saudagar-saudagar, supaya bila saudagar, bila jadi pedagang yang hebat, ekonomi dia pegang. Yang kedua ialah tanah, kuasa itu letaknya dalam penguasaan tanah. Sebab itu apabila orang kita tak ada tanah, dia tidak ada kuasa. Kuasa diletak pada tanah. Sebab itu satu kerajaan yang kuat ialah tanah dia banyak. Bila kerajaan tu tanah tak ada, duk jual tanah tak ada, dia nak kuasa apa? Tanah tak ada. Sebab itu pemilikan hartanah dan pemilikan ekonomi merupakan satu pekerjaan yang penting untuk survival umat Islam ni. Kalau dua benda ni dia tak kuasai, ekonomi dan tanah, lingkup. Sebab tu umat Islam kena ada dua benda ini. Ekonomi dia pegang, tanah dia pegang, barulah dia boleh melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan pada dia dengan baik. Kalau dia tidak menguasai ekonomi, orang tak akan hormat pada dia, orang tak takut pada dia. Nak buat undang apa-apa pun orang tak akan ikut, pasal ekonomi dia tak pegang. Sebab tu bila dia pegang kuasa ekonomi, orang terpaksa ikut. Sebab ekonomi pada tangan dia, kuasa pada tangan dia. Tuan-tuan, dulu-dulu
Kita selalu tanya pada anak-anak murid, nanti bila besar kamu nak kerja apa? Ayah tanya pada bapa, pada anak, bapa tanya pada anak, mak tanya pada anak, nanti kamu besar nak kerja apa? Sepatutnya kita tukar dah. Cikgu tanya pada anak murid, nanti bila besar kamu nak berniaga apa? Ayah dengan mak kena tanya pada anak, nanti kamu nak berniaga apa? Ubahlah tuan-tuan. Nak berniaga apa? Ni pemikiran ekonomi. Bila kita pegang ekonomi dengan perniagaan, dia boleh kuasai semua benda. Politik tunduk pada ekonomi. Politik tak berani bercakap pada orang ekonomi. Sebab itulah disuruh tuan-tuan berapa banyak ayat berkenaan dengan ekonomi dalam Quran. Lepas sembahyang zakat, lepas sembahyang zakat. Zakat tu ekonomi lah, yang berkaitan dengan harta dan wang. Kita hari ni bila sebut ekonomi, kita tak mau. Orang Melayu hanya nak kuasai dewan orang ramai dengan masjid. Tunggulah kita perintah besok, kita rampas masjid, kita balun, kita panggil semua orang. Nak buat apa hang rampas masjid? Tunggulah aku kuasa besok, kita rampas dewan JKKK. Baru kita tahu. Bro, hang nak ambil masjid dengan dewan ni je. Ekonomi hang tak nak ambil. Ekonomi hang bagi kat orang kafir. Hang duduk peganglah, banggalah dengan masjid, banggalah dengan JKKK, boleh pasang bendera. Nak buat apa? Masjid tempat kita beribadat. Kuasai gedung perniagaan. Bila kamu kuasai gedung perniagaan, masjid akan kuat. Tapi kalau kamu tidak menguasai gedung pekerjaan, masjid ini orang boleh kontrol. Masjid orang boleh kontrol. Jangan azan. Hotel kami ni pelanggan bising, kau tahu? Ada tuan-tuan, tak boleh nak azan kuat-kuat subuh, pelanggan hotel bising. Tunduk je tuan kuasa masjid. Diperlahankan azan. Sebab apa? Nak hormat orang tidur sembahyang pada waktu subuh. Kenapa? Sebab dia tak kuasai hotel. Kalaulah orang Islam kuasai hotel, dia azan dalam hotel tu. Bukan kata masjid ni azan, dalam hotel tu azan. Nak kata apa? Hampa nak duduk ni hotel aku, tak nak duduk sudah. Tapi kalau kita tak menguasai ekonomi, tunduk kita. Tak boleh cakap apalah, depa lah. Tak boleh cakap apalah, depa lah. Habis. Sebab tu jangan nampak masjid saja. Tolonglah tuan-tuan. Itu kalau pekerjaan dalam dunia. Tetapi pekerjaan yang paling penting ialah ibadat. Ibadat. Ni yang kita duk baca sekarang ini. Kalau kita nak jadi manusia yang paling utama, ialah manusia yang beribadat kepada Allah. Tidak ada kemuliaan. Dan tuan-tuan kena faham, beribadat di sini bukannya maknanya berhenti kerja. Kamu dah tak kerja ke Din? Saya dah berhenti, dah resign. Atau apa kamu buat? Saya datang ke masjid beribadat. Tapi kamu bagi makan anak-anak macam mana? Allah bagi rezeki. Oh sudah tuan-tuan. Sewa rumah dah bayar belum? Dah 6 bulan tak bayar. Habis tu, kalaulah rumah tu dikeluarkan sebab saya tak bayar sewa, saya yakin Allah akan bagi rumah yang lain pula, insya-Allah. Macam ini tuan-tuan. Tuan-tuan ambil tali tasbih dia, ikat tengkok dia tuan-tuan. Anak kamu tak bagi makan, sewa kamu tak bayar, elektrik dah kena potong, api air dah kena potong, itu bukan ibadat. Tuan-tuan di sini cikgu sekolah mengajar mendidik kerana Allah, itulah ibadat. Tuan-tuan di sini peniaga yang mengembangkan perniagaan berasaskan Islam, yang buat kerja kerana Allah. Tuan-tuanlah peniaga yang sedang beribadat. Itulah maksud dia. Tuan-tuan di sini adalah lawyer yang ambil Islam sebagai asas. Itulah ibadat. Tuan-tuan di sini adalah polis yang menjadikan pekerjaan ini, mencegah kemungkaran ini sebagai satu jihad. Itulah ibadat. Bukan maknanya semua orang Islam kena berhenti. Jom pergi masjid, ibadat, berhenti kerja. Ada isteri tinggalkan, berhenti kerja. Kahwin itu adalah ibadat. Dapat anak tu ibadat, jaga anak tu ibadat. Mak duduklah di kampung. Habis tu kamu nak ke mana? Saya dengan isteri saya nak duduk di pondok.
dah sampai masanya mak kami nak belajar agama. Mak duduklah di kampung ya. Mak jangan susah hati. Zul dengan Pi'ah boleh jaga mak. Saya nak pergi pondok nak belajar agama mak. Dia sanggup tinggalkan mak dia sebab nak mengajar pondok. Salah tu. Hang duduk di rumah jaga mak kamu, itu juga ibadat yang paling besar. Saya tak faham. Saya balik kampung, saya singgah, saya bapak mertua saya kata, jom kita pergi ziarah sat orang tua ni, tengok dah uzur dah. Saya pergilah. Memang uzur sungguh tuan-tuan, badannya kurus kering, mak perempuan udah tak betul. Nasinya macam bolan pinggan, tak tepi dia, air sebelah. Cucu jaga. Ketika saya duduk ziarah tok tua ni, orang tua ni, anak dia balik naik motor dengan isteri dia. Anak dia dalam lingkungan 60-an, isteri 50-an. Dia pun tanya, oh ustaz ada ke? Saya kata alhamdulillah lah. Saja mai tengok opah ni kata dah uzur. Biasalah ustaz. Dia ni lama dah, mak saya ni lama dah sakit. Abang sekarang duduk di mana saya tanya? Saya ni ustaz, saya duduk di pondok mengaji lah, kita ilmu tak ada. Itu macam mak siapa jaga? Cucu lah, anak saya lah jaga. Cucu umur berapa tahun? Tu hak kerja kilang. Yang kerja kilang seorang, hak kerja buat benang seorang. Itu kalau dia orang pergi kerja, siapa jaga orang tua ni? Itu dia pun tinggal nasi dah. Astaghfirullahalazim. Saya kata pada dia, abang jaga mak. Abang jaga mak ni pahala yang lebih besar daripada abang duduk di pondok. Kelat muka dia tuan-tuan, kelat muka dia, pahit ni, berubah muka dia bila saya cakap macam itu. Berapa hari lagi mak abang nak hidup? Berapa hari lagi dia nak hidup? Apa salahnya hari-hari terakhir mak ni kita bagi servis yang paling baik pada dia. Bagi yang paling baik. Lepas tu abang nak masuk pondok ke, pandak ke, pergilah masuk. Isteri dia bila saya cakap macam itu, terus pergi ke dapur. Tak apa, nak buat kopi tak? Saya nak jawab je, saya datang bukan nak minum, saya nak ziarah opah. Tapi tak gamak nak cakap, kan dia hempuk dengan kopi kan. Subhanallah, macam-macam tuan-tuan. Ya, jadi saya minta pada tuan-tuan, jangan hanya faham berzikir itu ibadat. Jangan hanya faham bahawa belajar tu semata-mata ibadat. Dak, meniaga kedai kopi pun ibadat. Dia bangun pukul 3 pagi, masak nasi lemak, masak lauk ikan bilis, nak meniaga lepas subuh, itu pun ibadat. Kalau dia niat mencari rezeki semata-mata kerana Allah untuk keluarga dia, itulah kerja yang paling utama sekali. Oleh itu Allah memuliakan Rasulnya dan menempatkannya pada kedudukan orang yang paling mulia dengan beribadat. Cuba tuan-tuan tengok Nabi Daud, pekerjaannya apa? Nabi Daud tu Nabi tapi masih bekerja. Kerjanya adalah menjual baju besi. Kerjanya ialah berurusan dengan besi, buat pedang, buat baju besi, buat perisai besi. Dia bahagi tiga rezeki dia tu. Bila dia jual, dia bahagi 3. Satu untuk keluarga dia, satu untuk negara dia, satu untuk orang lain yang susah. 3 rezeki dia bahagi. RM10 yang dia dapat, RM3 untuk negara dia, RM3 untuk anak beranak dia, RM3 lagi untuk orang susah. Tu Nabi Daud. Nabi Daud pun kerja, Nabi Muhammad pun kerja. Nabi Muhammad pun kerja tuan-tuan. Jadi kita ingat di sini Nabi Ibrahim pun kerja menggembala kambing, dah jadi nabi pun duk bela kambing lagi, penternakan lagi. Jadi sebab itulah kita faham daripada sini, bukanlah nabi-nabi ini duduk diam saja-saja, duk mengharapkan sedekah daripada orang saja. Dak. Nabi Yusuf pun kerja, dia jadi menteri. Dia jadi menteri, pekerjaan dia buat kerja juga. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faqul i'malu ala makanatikum fa inni amil. Bekerjalah kamu di mana tempat tinggal kamu, sesungguhnya aku pun bekerja. Cakap, Allah kata pada Nabi Muhammad, cakap pada umat kamu, beramallah kamu, bekerjalah kamu di mana kamu berada.
sesungguhnya kamu wahai Muhammad, kamu juga adalah orang yang bekerja. Jadi tidaklah timbul istilah malas kerja, tak mau kerja, berhenti kerja. Sebab ada orang yang belajar di universiti dalam bidang doktor, dia sanggup berhenti lagi 2 tahun nak habis, lagi setahun nak habis, sebab nak jadi orang dakwah. Kalau semua orang jadi dakwah, siapa yang nak jadi doktor? Bukankah doktor itu juga ibadat, merawat orang sakit? Dia kata tak, ni dunia ni dunia semua. Saya nak jadi orang dakwah. Sudahlah jadi orang dakwah. Dakwah saja, nak dakwah siapa? Tak mana kamu nak dakwah? Kamu berdakwah dengan pesakit lagi berkesan. Saya dah kata pada tuan-tuan, pekerjaan yang paling orang percaya, nombor 1 ialah doktor, nombor 2 cikgu. Pekerjaan yang paling orang percaya. Apa kata doktor, mesti tuan-tuan percaya. Makcik sekarang kanser stage yang ketiga, makcik. Balik rumah tak makan makcik tu, sebab doktor kata stage ketiga. Dia percaya. Pakcik mengandung pun dia percaya, tuan-tuan. Betul ke doktor? Kita dah check air kencing pakcik, memang pakcik mengandung. Saya pun tak percaya ni, tapi ini mak-mak yang bagi keputusan. Balik rumah pakcik tu pun tak makan menu. Kenapa abang tak makan abang? Abang pregnant. Pekerjaan yang paling orang percaya, doktor. Cubalah doktor berdakwah ketika merawat. Makcik, kita usaha je makcik. Yang menyembuhkan ialah Allah. Makcik berdoalah, tawakal pada Allah. InsyaAllah. Bukan saya makcik, bukan mesin, bukan alat, bukan ubat yang menyembuhkan makcik. Allah makcik. Yakin pada Allah. Nampak? Dia nasihat. Abang, sakit abang ni makin kronik saya nampak. Kalau abang tak berhenti minum arak, saya rasa abang boleh hidup dalam 3 bulan je lagi. Kalau abang nak hidup lama, berhentilah minum abang. Doktor cakap, dia mesti dengar cakap dia. Bila dia jumpa kawan-kawan dia lepas main golf, doktor dia kata, tak minum ke Din? Doktor marah, aku tak boleh. Nanti aku nak jumpa doktor, nanti doktor marah, aku tak nak minum. Bukan Allah marah, dia takut ke doktor, tuan-tuan. Itu dakwah. Itulah gunanya. Jadi cikgu mendidik orang beribu-ribu orang. Dia bercakap, itulah dipanggil sebagai dakwah. Jadi jangan tuan-tuan faham dakwah ni ialah duduk di masjid 2 hari 3 hari duduk di masjid, cakap lebih kurang balik rumah. Tak. Dakwah lah dalam bentuk yang sangat besar, dalam medium yang sangat luas. Saya seronok tuan-tuan, bukan saya riak pula lagi, tuan-tuan kata riak pula. Saya seronok bila saya baca insights dalam Facebook saya tengok friend of fan saya ada 20 juta 100 ribu orang. Maknanya saya boleh sebarkan apa yang saya buat, apa yang status saya, apa yang saya boleh post kepada 20 juta orang, tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Saya boleh keluarkan kata-kata hikmah, saya boleh keluarkan kata-kata nasihat, cerat jalan. Sebab ada ustaz kata Facebook ni haram. Haram tu tengok cara kamu buat macam mana. Kalau kamu share kamu bogel, kamu haram lah. Kalau kamu share gambar tak elok dalam Facebook, kamu cerita benda tak elok dalam Facebook, memanglah haram. Pergi masjid ni pahala. Tapi kalau duduk dalam masjid pakai kain tola saja, haram lah. Mai satu maklum, ke mana maklum? Ke masjid cari pahala, kata dia. Berkembang dengan kain tuala, duduk sembahyang, Allahu Akbar, dosa walaupun dalam masjid. Nak masuk masjid ada peraturan dia. Serupalah dalam Facebook, kalau kamu share benda tak elok, dosa lah. Kalau kamu buat benda elok, pahala lah. Gunakanlah untuk kebaikan, jangan guna untuk kejahatan. Tuan-tuan bayangkan, saya ada friend of fan saya 20 juta orang, 100 ribu orang. 20 juta 100 ribu. Masya Allah, subhanallah. Baru saya tahu, saya tak tahu. Sebab tu pada tahun lepas
orang petikaikan saya sebab saya termasuk dalam 10 individu di Malaysia yang paling dikenali dalam Facebook, dalam Google punya. Orang kata Ustaz Kazim, Ustaz janggut panjang tu lagi glamour dengan dia. Saya kata mana saya tahu, dia kata. Itu yang baginya bukan saya, yang baginya Google. Google keluarkan saya nombor 9 dalam Malaysia. Bila saya siasat, kenapa aku nombor 9? Masa itu saya dah ada friend saya tuan-tuan dalam 12 juta orang masa itu. Itu pada tahun 2011. Yang orang lain ni, hak lain-lain ni baru nak masuk. Kita masa itu dah sampai 12 juta. Bila saya dapat laporan tu dah ada 12 juta. Google hantar laporan. Jadi tuan-tuan, nak tengok di situ peluang yang sangat besar untuk berdakwah. Sekarang kita dah mencapai 20 juta. Masya Allah, subhanallah. Semalam saya ditawarkan untuk berlakon drama. Kan? Producer, penulis skrip datang jumpa saya selepas semayang masjid semalam. Saya tanya watak apa dia bagi. Kalau setakat tangkap hantu, minta maaf. Ini kalau ustaz dalam drama je, bismillahirrahmanirrahim, tangkap dalam botol. Apa? Adakah ustaz roja je tangkap hantu je? Dia kata ustaz tidak, ini adalah drama dakwah. Daripada episod pertama sampai terakhir dakwah je. Satu episod, satu hadis, satu ayat Quran. Dan ustaz akan huraikan dalam ceramah. Saya tanya, saya kena berlakon ke? Iyalah. Ustaz kita dah ambil watak sebagai Ustaz Halim. Saya kata tak mau. Kalau nak Ustaz Kazim. Tak apalah, janji ustaz berlakon. Tuan-tuan, Masya Allah. Ya, dia kata kita nak ubah drama kita, kita nak ubah filem kita ke arah dakwah terteli ustaz. Maknanya ada pengajaran dia, ada hadisnya, ustaz bercakap pada setiap episod, bukan di akhir rancangan itu. Itulah rancangan kita tadi. Kali ini drama kita mengisahkan. Bukan macam itu ustaz. Ustaz sekali masuk dalam produksi ni. Ustaz tolong buat skrip, tolong pembetul semua, ustaz berlakon sekali. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan tengoklah, saya berlakon drama dan filem lah. Dibintangi Ustaz Kazim. Yang pelakon berhenti berlakon jadi ustaz. Yang ustaz pula berhenti jadi ustaz, jadi pelakon. Ini pun hebat juga tuan-tuan. Udah terbalik dah sekarang ni. Ya, saya setakat ni ada 2 tawaran serius untuk jadi penyanyi. Saya tengah duduk mikirkan ni tuan-tuan. Nak jadi penyanyi ataupun tidak. Dia orang dah hantar daripada saya demo tape-nya, dah hantar pada saya lirik lagunya. Ada 10 lagu. Ada atas pejabat saya tu. Ada tuan-tuan atas meja saya ni. Yang ni saya tak tahu. Saya tak terima ke tidak. Lihat lagunya berbentuk Islami, lagunya adalah nasyid kontemporari. Tak apa benda kontemporari saya pun tak tahu. Jadi saya diminta fikir habis-habis nak jadi ke tidak. Tu saya cakap pada PA saya ni nak jadi penyanyi macam mana? Rambut pun tak ada. Dia kata ustaz apa susah? Penyanyi kan pakai songkok, pakai kepiah. Ya tak ya juga. Betul juga. Saya bukan ada rambut saya tepi ni je tuan-tuan. Udah macam cekelat hack saya ni. Tengah ni bukan ada dah. Sebab tu TV3 dia nak buat rakaman untuk bulan Ramadan. Penerbit dia call saya. Boleh ke ustaz? Boleh, insya-Allah. Insya-Allah. Boleh. Tapi ustaz kita buat dalam bentuk santai sebab kita buat untuk anak-anak muda. Jadi ustaz kalau boleh hari tu songkok atau serban tak payah pakai lah. Saya kata jangan. Nanti shining dia kan. Tuan-tuan. Insya-Allah kita tuan-tuan boleh tengok saya dalam TV3 nanti pada 27 hari bulan Al-Kuliah ya, secara langsung. Dan pada 5 hari bulan ni kita ada rakaman untuk bulan Ramadan di Glen Mary insya-Allah. Jadi tak tahu macam mana nak tutup ketiadaan rambut saya ni kan. Baik. Kemudian macam-macam palsu ya. Baik, jadi itu namanya dakwah. Jadi mungkin berdakwah saya tak terima. Jadi tuan-tuan jangan kata saya terima untuk jadi penyanyi atau jadi pelakon. Saya baru di offer. Belum saya buat istikharah, belum saya tengok skrip. Saya kena tengok skrip, saya kena tengok sinopsis, saya tak mahu, saya nak skrip tengok macam mana.
Saya kena tengok keseluruhan dia. Muzik, kalau saya nak jadi penyanyi, adakah muzik itu muzik yang dibenarkan? Ada gitar ataupun tidak? Itu yang saya kena tengok. Ada benda yang bertiup ataupun tidak? Ada benda yang berpetik ataupun tidak? Kalau sekadar kompang saja, sekadar itu saja, balun. Tapi ada benda yang berpetik, ada benda yang bertiup, saya nak elakkan. Sebab benda itu adalah benda yang menjadi pertikaian. Keluar daripada pertikaian, itulah yang paling baik. Sebab hari ni orang duk bertikai. Ustaz main gitar lah, penyanyi main gitar lah, ustaz duk main gitar. Ada ulama kata haram, ada ulama kata harus, ada ulama kata makruh. Bila ada pertikaian macam ini, jalan yang paling selamat nama dia ikhtiyat, jangan terlibat. Jangan terlibat. Dalam kitab Bahrul Mazi kata yang berpetik, yang bertiup itu haram. Mai Yusuf Qardawi pula kata jangan sampai melalaikan pada Allah. Dalam kitab dikeluarkan dalil-dalilnya, dalam kitab Bahrul Mazi jilid 15 dia cerita bab muzik. Jadi bila kita ada ulama-ulama yang berpendapat macam itu, ambil jalan selamat, tinggalkan. Ambil yang halal. Sebab Nabi ada sebut, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang menyusahkan kamu, tinggalkan benda yang memeningkan kamu, tinggalkan benda yang meragukan, dan ambillah yang tidak meragukan. Zaman Rasulullah ada tak muzik? Ada. Nama dia apa? Nama dia kompang, nama dia gendang, nama dia hadrah. Silakan balik pada yang itu. Ada yang itu main macam ni, duk tepuk tangan, lekuk tangan dia, duk tepuk, tak apa. Ada yang main hak Mak Ali punya pun tu, gedeng-gedeng, dalam dia ada pasir ke apa ke, yang tu boleh main. Tak ada kata haram. Nak main kompang, nak main gendang, tu pun sedap. Kalau itu instrumen dia dalam muzik tadi, dalam album saya boleh terima. Tapi kalau ada benda-benda yang menjadi pertikaian, yang ulama-ulama duk bahas keluar daripada perbahasan, itu adalah lebih baik. Nama dia dalam fiqh, nama dia apa? Ikhtiyat. Kaedah usul fiqh dia apa? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan dan ambillah benda yang tidak meragukan. Sebab tu orang tanya pada saya, ustaz, ni amanah saham ni macam mana ustaz? Yang ni kata haram, yang ni kata halal. Tinggalkan dia dan ambil yang tidak meragukan. Cari saham yang halal 100%. Selesai masalah. Ustaz, ni ikan ni ustaz, depa kata 3 jari. 3 jari siapa? Nak halal haram temenung rebus ni. 3 jari Melayu ke 3 jari Arab? Orang Arab 3 jari dia satu besar tangan kita. Kalau gitu kamu tinggalkan temenung rebus, kamu buat sendiri temenung rebus. Belikan temenung, bersihkan najis dia, taik dia apa semua, pergilah rebus, pergi jemuk. Yang kamu gatal nak beli tu pasal apa? Benda ni meragukan. Bila meragu, tinggalkanlah. Senangnya Islam, tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam tidak ada luah mati mak telan mati bapak, tidak ada. Dalam Islam dia ada jawapan dia. Kalaulah dalam Islam tidak ada solution dia, tidak ada jawapan dia, apa makna ayat Quran al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati? Hari ini agama kamu telah sempurna. Hari ini urusan agama kamu telah sempurna. Menunjukkan bahawa semua jawapan ada di dalam Islam. Bukan setakat temenung rebus. Masalah gitar pun ada jawapan dalam agama kita. Boleh selesai masalah. Jadi kalau orang tanya pada saya, jawapan saya senang saja. Ambil yang tidak meragukan, tinggal yang meragukan. Baik, kemudian. Dan kecuali kalau dia benar-benar menjadi hamba Allah Ta'ala. Oleh kerana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yakni jin dan manusia. Maha suci Allah. Tabarakallah, tabarakalladzi, subhanallazi. Allah Ta'ala mulakan 2-3 surah dengan perkataan yang sangat hebat. Subhanallazi asra bi 'abdihi, tabarakalladzi. Dua benda ni tuan-tuan, subhanallah, tabarakallah, adalah perkataan-perkataan yang sangat agung. Maha suci Allah, maha suci Allah. Allah gunakan perkataan ini nak menggambarkan bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada kita,
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita adalah peringatan yang sangat besar, dan dianya bukan diturunkan untuk zaman Nabi semata-mata. Sampai kiamat Al-Quran ni kena pakai, kena rujuk kepada Al-Quran sampai kiamat. Dia adalah manual kehidupan yang sangat istimewa, sangat benar. Dan bila manusia meninggalkan Al-Quran ini tuan-tuan dalam kehidupan dia, maknanya dia tidak lagi dikira beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila manusia meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan dia, dia buat kerja tanpa berpandu pada Quran, dia tidak lagi dikira ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah Ta'ala menyebut tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Jin ayat 19. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan bahawasanya tak kala hamba Allah, yakni Muhammad, berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadat, hampir sahaja jin-jin itu mendesak mengerumuninya. Jin tuan-tuan bila tengok Nabi buat ibadat, tolak menolak nak tengok Nabi beribadat. Makna nak tiru betul-betul cara Nabi sembahyang. Tu kata jin. Nak tengok Nabi ni sembahyang sama-sama mereka berasa-rasa nak tengok Nabi solat. Maknanya solat mereka nak tiru solat Nabi. Yang kita duk solat sekarang ni, kita tiru solat siapa? Tu yang saya duk tegur orang yang was-was tak habis-habis. Duk Allah. Hang sembahyang ni sembahyang style apa? Dak saya wah-wah ustaz pun bohong sangat. Bila makan nasi tak wah-wah pula. Dak pula elok je makan ngak. Bila sembahyang Allah. Cuba makan nasi pun wah-wah juga. Dah makan nasi lalu pula pak pinggan tak wah-wah, gunakan tanpa wah-wah. Dia balon elok je kedai tu. Islam tak Islam kopi tiam tu, halal ke tak halal kopi tiam, tanpa was-was dia masuk. Yang ambil order orang Islam, yang bancuh bukan Islam, toke bukan Islam, yang ambil order je Islam. Kamu tak cek bahan dia, kamu tak tengok apa benda yang dia buat, nampak je Islam ambil order, kamu pun tanpa wawas minum kopi dia. Apa jenis manusia? Tapi bila kamu sembahyang, patutlah kamu doa sebab kamu tak jaga makan minum kamu. Kalau kita jaga makan minum yang masuk dalam perut kita, insya-Allah sembahyang kita tak ada tak ada lah. Ini macam-macam tuan-tuan sembahyang, masya-Allah, tomak ninah tak ada. Tak ada tomak nina bila sembahyang bergerak-gerak. Semalam saya tengok satu orang sembahyang depan saya, sembahyang sunat, pakai serban hijau, ada selempang hijau lagi kat badan macam tuan haji kita, pakai jubah lagi. Tapi bila sembahyang, alah, udah macam gempa bumi tuan. Gempa di Sumatera, dia bergegar di sini. Gini. Sahabat saya masa gempa tu tuan-tuan, dia balik rumah, duduk rumah flat, dia ipoh. Dia rasa kursi depan dia bergoyang macam tu. Saya kata hantu ustaz, rupa-rupa gempa bumi. Itulah orang Melayu, asyik bergerak je hantu, dia tak tahu gempa bumi. Subhanallah tuan-tuan, sembahyang begini. Adakah sembahyang bergoyang-goyang itu sembahyang Nabi Muhammad? Kalau setakat jari bergoyang tak apa, asyhadu tak apa. Pasal dia benda kecil. Lantak kamu lah goyang, asyhadu Allah, ada macam itu tuan. Ada yang pusing bulat. Ada yang tak goyang jari, dia duk tengok jari orang, dia tengok jari orang. Jari dia tak angkat, dia duk kira jari orang. Apa jari dia macam itu? Jari ni benda kecil tak apa tuan-tuan, tapi anggota ni anggota besar. Macam mana kamu sembahyang macam itu? Bila saya nak pergi dekat dengan dia, dia pun ambil kain serban dia pun belah. Jalan, tak nak dengar kuliah maghrib. Tak apa lah. Saya tak rugi apa. Kalaulah dia tunggu sekejap, saya nak tegur dia. Saya nak buat praktikal macam mana yang dikatakan berdiri tegak.
berdiri tegak itu rukun di dalam sembahyang. Berdiri tegak rukun, niat berdiri tegak. Kalau macam ini tuan-tuan, Rasulullah bukan sembahyang macam itu. Lain kalau kita sembahyang atas bot. Sebab itu kalau kita sembahyang atas bot, bergoyang bot, duduk supaya kamu tidak bergoyang dan supaya kamu tak jatuh dalam laut. Masa itu dibenarkan duduk. Jadi jin-jin tadi mendesak-desak, berkerumun nak tengok cara Nabi solat. Kita hari ni bila buat kursus solat tak datang, sebab rasa dah pandai. Kursus tahsin solat kita tak datang. Ada suami yang hantar isteri je, turunkan depan masjid, dia pesan pada isteri dia, bila dah habis telefon abang. Dia pun balik ke rumah nengok Ultraman, sebab hari Sabtu apa beedah nengok Ultraman. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, pada suatu malam daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan ibadah justru lebih cenderung kepada kesesatan di dunia dan di akhirat. Okey, orang yang tak memikirkan tentang pahala dan dosa, neraka dan syurga, orang macam ini tuan-tuan, dia akan lebih cenderung kepada sesat. Kalau orang yang fikirkan ini haram, ini halal, insya-Allah jiwanya jiwa ibadat. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan 5 benda dengan 5 benda. Hidup kita bermakna bila kita tahu 5 benda dan 5 benda. Hidup kita ini dikira beribadat dan bermakna bila kita tahu mana halal, mana haram, mana baik, mana jahat, mana mulia, mana yang keji, mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang Allah suka, mana yang Allah tak suka. 5 benda ni kalau tuan-tuan boleh tahu, selamatlah tuan-tuan. Kenalah belajar cari 5 benda ni, apa dia yang halal, apa dia yang mulia, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang suka, apa yang tak suka. Kalau tuan-tuan di sini doktor, tuan-tuan tak kenal mana halal, mana haram, apa mana hidup. Anak kita dapat PhD dah 3 dah, doktor 3 dah, tapi tak tahu halal ke haram. Nak buat apa? Mulia ke hina? Nak buat apa? Anak kita dapat 9A, 10A, 11A, tapi tak kenal cara nak hormat mak bapak. Nak buat apa? Semalam pagi saya ada satu ceramah motivasi untuk budak-budak sekolah. Pelajar sekolah ni 1000 orang, separuh orang Islam, separuh lagi bukan Islam, berjenis-jenis, berbangsa yang bukan Islam. Jadi saya bercakap daripada 7.30 pagi sampai 9.30 pagi. Cadangnya lepas habis sekolah ni saya nak balik ke rumah, nak ambil pakaian, nak ambil kitab lah apa. Ni kitab pun pinjam Haji Syam ni tuan. Habis aja ceramah, terus orang panggil ustaz. Ustaz dipanggil menghadap sekarang juga. Itu yang kelang kabut tak bawa apa tu. Saya bercakap, pukul 9.30 saya habis. Pukul 10 saya nak beredar. Setengah jam tu saya buat apa? Saya menyembang, berbual dengan satu perempuan India. Nama dia Mrs. Kalai nama dia. Dia kata pada saya apa? Ustaz, dia ni penceramah untuk orang yang bukan Islam di sekolah tu, budak yang bukan Islam. Dia kata, ustaz, parents dia selalu memikirkan berapa A anak-anak dia dapat, maybe 9 or 10 A, tapi dia tak memikirkan tentang value anak-anaknya, tentang moral anak-anak dia. Bagi saya ustaz, kita kena memikirkan tentang value dan tentang moral anak-anak dia, bukan semata-mata dengan 10A. Tapi hari ini ya, saya lihat ustaz, ibu bapa terlalu memikirkan tentang A, tapi dia tak memikirkan tentang value-nya, tentang moralnya. Saya kata, Mrs. Kalai, saya setuju dengan puan.
Dalam Islam dia sebut tentang iman dan dia sebut tentang akhlak. Kalaulah mak bapak fikirkan tentang iman anak dia, tentang akhlak anak dia, itulah yang paling bernilai, bukan letak pada A semata-mata. Oh, dalam Islam pun ada sebut itu macam ustaz ya, ada. Dia kata nanti saya hantar anak-anak saya pergi belajar sekolah ustaz. Motivasi boleh ke? Boleh lah. Mai saya kata, sekolah saya bukan untuk orang Islam saja, sekolah saya untuk semua orang, termasuk orang bukan Islam. Ni yang berada sekarang di sekolah saya ni tuan-tuan, daripada Sweden sekarang ni. Orang Sweden datang, orang Taman Melawati tak sampai. Pelik tuan. Sikit punya jauh ke Sweden tu tuan. Masya Allah. Dia ajak saya pergi duduk tengok di Sweden. Datanglah ustaz, pergilah duduk di Sweden, tengok di sana. InsyaAllah ada masa saya pergi. Tuan-tuan, ini yang kita fikir-fikirkan. Ada satu orang Nigeria sekarang ni yang datang belajar, Nigeria. Sebab ada satu perempuan, isteri, dia kahwin dengan orang Nigeria. 3 bulan kahwin. Tiap-tiap hari suami dia duk cerita pasal Kristian pada dia. Dia kata Islam tak bagus, Kristian is good, Islam is no good lah, no good. Jadi saya dah tension dah ustaz suami saya ni. Saya kata, akak, kenapa layak akak pergi kahwin dengan Nigeria? Jodoh ustaz. Mula-mula tak nak. Dia duduk ngorak-ngorak kita, nak pula. Kahwin lah, ayah pun bagi ustaz. Tak apalah, itu tak kisahlah, janji akak dah kahwin. Tapi kalau akak nak orang-orang jenis ya ni, kawan saya pun ada, nama dia Pak Ya. Di hujungnya pun ya juga. Dia hantar resume kat saya tuan-tuan. Umur 73. Ustaz tolong cari jodoh. Umur saya 73 tahun. Ciri-ciri wanita pilihan 50 hingga 60 tahun. Yang kedua, tegas dalam beragama. Yang ketiga, pandai membawa motor, kata dia. Dan yang keempat, mesti orang Banjar. Tu ciri tu. Jadi kalau makcik-makcik nak, angkat tangan macam saya. Ya, umurnya 73. Dan makcik jangan lupa, tolong tanya juga, dia sakit apa? Jangan lonok je. Tuan-tuan, dia orang Nigeria. Kita bimbing dia, kita dakwah pada dia. Dia kata dia pergi masjid, orang tak bagi faham pada dia. Memanglah, mana orang faham bahasa kamu? Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita Islam ni jangan hanya nampak pada orang Melayu je. Islam ni luas tuan-tuan. Kita buka. Saya kata pada Mrs. Kalai tadi, datanglah. Datang belajar. Duduk di sana. Sebab ada orang bukan Islam. Tuan-tuan tahu tak, anak orang asli yang bukan Islam pun datang belajar. Bukan Islam. Bila kita sembahyang, mereka duduk di belakang bertengok kita sembahyang. Tak Islam. Kita terangkan apa itu Islam, apa itu makanan yang baik, apa itu. Kita tunjuk gambar-gambar. Bila dia nganga nengok, tunjukkan gambar kenapa Allah haramkan babi. Punca-punca dia, buat kajian. Ni dia, subhanallah. Kenapa Allah haramkan benda ini? Mereka tengok gambar tu tuan-tuan. Mereka orang asli, bila mereka tengok, mereka tak pernah tengok benda-benda itu. Ini dakwah tuan-tuan. Itulah dipanggil dakwah. Bukanlah dakwah ni bercakap dalam kelompok yang kecil. Saya ni tuan-tuan, sekarang ni saya jadi DJ radio. Kan saya kata saya nak berhenti ceramah 2013. Saya tak mau dah ceramah-ceramah. Kita punya kuliah ni gamak-gamaknya 2013 November 28 kot, sampai gitu je. Tak pun sampai bulan depan je kot gamak tuan-tuan. Okay, tengok tentang kuasa pun tukar ke apa ke, saya pun mungkin tak ada lah kot. Contohlah dah Haji Surul. Jadi tuan-tuan, jadi bila saya berhenti berdakwah, ceramah, adakah saya berhenti berdakwah? Tidak. Saya berdakwah dalam medium lain. Medium yang lebih luas daripada masjid. Nama dia medium radio. Saya jadi DJ radio setiap hari Selasa dan Khamis.
di Radio Perak. Petang 5.30 dan 3 petang. Program yang terbaru yang sebelum saya pergi umrah, program bersama dengan Pondan. Kita turun padang mendekati orang-orang yang menghadapi kekeliruan gender ni, yang gatal ni. Bila penerbit semua turun, tuan-tuan lari buat ni. Padahal elok duduk kat Taman Tasik tu, tengok van kita sampai, lari besar gila suaranya. Kita dapat tangkap satu orang untuk kita ajak menyembang dakwah dengan dia. Dia minta RM20 sejam. Nak cakap boleh, bayar RM20. Bayar tuan-tuan. Kita tanya dia, abang, apa benda yang abang cari sebenarnya? Orang tak faham kita. You all tak faham kita. Nampak? Ya Allah. Dia kata kehidupan I akan sempurna bila I jadi perempuan yang sejati. Itu cita-cita I. I nak jadi perempuan tau. I tengah kumpul duit nak buat operation. Bila I dapat itu, I puas hati sebab I dah jadi perempuan. Ya Allah, rasa nak cekik-cekik tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana, dia tak ada lagi dapat hidayah. Saya nasihat dia, 1 perak saya nasihatkan dia. Saya kata, abang, sedang abang muda, ramailah orang bersuka dengan abang. Cubalah abang jadi orang tua nanti. Orang panggil pondan tua, semua orang cebik bibir, semua orang tak suka pada abang. Abang, yang kedua, sementara abang sihat, abang boleh berjalan ke sana kemari. Kena abang penyakit nanti, baru abang tahu betapa nikmatnya sihat. Saya dah jumpa banyak orang yang buang alat kelamin dia. Dia buang alat kelamin. Tidur sakit, makan sakit, minum sakit, buang air kecil sakit, berjalan sakit, semua sakit. Saya kata benda itu dah tak ada spare part. Fikir-fikir habis-habis abang, baliklah ke pakai jalan. Lah dia sebut, you all dengan jalan you all, I dengan jalan I. Kalau you all tak nak kebumikan I masa I mati, I don't care. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia. Sebab tu kita kena fahamkan, itulah yang dikatakan sebagai dakwah. Kita pergi kepada mereka, dekat pada mereka. InsyaAllah saya punya target pada bulan Mei ini, insyaAllah target kita ialah dakwah dan ceramah di jalanan. Baru ni 2 malam lepas saya ceramah di Teluk Intan, hampir 5,000 orang yang datang. Dakwah di jalanan, tutup jalan, budak-budak karaoke, depan karaoke kami buat. Di situ ada hampir 5 karaoke tuan-tuan, kawasan dia tu berliklak-liklak lampu-lampu dia. Saya ceramah sampai 11 suku malam. Saya tengok budak-budak yang naik karaoke, duduk atas tangga, duduk di atas berenda karaoke, pakai duduk dengar ceramah. Kita serang dakwah kepada tempat karaoke. 5,000 tuan-tuan, jam jalan. InsyaAllah di Ipoh nanti saya dah berbual dengan timbalan ketua polis Perak. Dia kata, ustaz, kita akan buat di jalan Yang Kalsum di Ipoh. Semayang di situ, ceramah di situ. Saya tanya, kenapa Datuk pilih Datuk jalan Yang Kalsum? Dia kata sebab di jalan Yang Kalsum banyak yang nama pun Yang Kalsum, kata dia. Jadi kita pergi tempat tu tuan-tuan, supaya tidak ada lagi mereka persoal di hari kiamat. Kita bimbang tuan-tuan, besok di hari kiamat bila Allah tanya, pak siapa yang hamba maksiat, tak ada siapa pun main nasihat kami. Kita tak mau macam itu. Kita pergi pada mereka supaya sampai mesej Islam pada mereka. Jadi orang yang terlibat dengan politik, pergilah buat politik. Saya buat kerja saya, masing-masing buat kerja masing-masing. Ini orang politik duk kutuk saya, ni Ustaz Kazim ni belah mana ni, tak pernah main ceramah politik ni. Ingat Islam ni politik saja ke? Politik tu kalau membangunkan Islam tak apa juga. Ni makin merudum, nak buat apa? Dia masing-masing lah buat kerja. Hang bidang hang, saya bidang saya. Ni duk kutuk. Hang tak pergi dekatkan dengan orang Islam.
Hang tak pergi dakwah pada orang Islam macam itu, pergi dakwah pada mereka, tarik mereka ke arah Islam. Itulah yang lebih disuruh dalam agama kita. Baik. Yang terakhir kata dia, orang yang tidak menyibukkan diri dengan ibadat justru lebih cenderung pada sesat di dunia dan akhirat, sangatlah menyesal dan rugi serta buta pada hari tak kala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh manusia, mula yang pertama hingga hari yang terakhirnya, menuju suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, yakni hari kiamat. Jadi tuan-tuan, orang yang hidup dia tidak meletakkan ibadat sebagai asas, maka di dunia dia rugi dan di akhirat dia rugi, dan bangunlah dia di hari kiamat dalam keadaan buta menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita celik di dunia dan kita celik juga di akhirat. Biarlah kita buta mata di dunia, asalkan celik di akhirat. Jangan celik di dunia tapi bangunkan di hari kiamat. Ya, jalan tu hoyong hayang menghadap Allah. Sekadar itu sahaja, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The source of truth, to obey you I strive, and my aim